Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mempersembahkan video beserta slide bagi soalan 2 iaitu reka bentuk bangunan hijau untuk subjek Mechanical and Electrical System in Building EBPM 3303. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu saya Zalina binti Mak Hassan, ID pelajar 7604090357460001 dari Shah Alam Learning Center. Green building ataupun bangunan hijau yang juga dikenali sebagai pembinaan hijau atau bangunan mampan yang bercirikan teknologi binaan alam semula jadi bermula dari lakaran pembinaan, operasi, selenggara sehingga peringkat pengubahsuaian. Bangunan hijau memberi tumpuan terhadap kecekapan penggunaan tenaga, air dan bahan mentah. Selain menjimatkan dan mengurangkan kos operasi dan memelihara alam sekitar, ianya dapat meningkatkan nilai hak milik bangunan tersebut. Apakah kelebihan bangunan hijau? Kelebihannya ialah menjimatkan kos dalam menjaga bangunan, menjaga kesihatan dan meningkatkan produktiviti serta mengurangkan pembaziran dan mencegah pencemaran alam sekitar. Malaysia Green Building Index GPI telah diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Pertubuhan Arkitek Malaysia dan Persatuan Jurutera Perundi Malaysia. Inisiatif ini bertujuan untuk menggalakkan pemaju-pemaju untuk memelihara alam sekitar ketika membina dan merengka bentuk bangunan. Selain itu, GPI ini juga diwujudkan seiring dengan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap perubahan iklim dan keperluan Malaysia untuk mempunyai reka bentuk bangunan yang mampan. Terdapat 7 prinsip reka bentuk bangunan hijau, antaranya kedudukan dan kecekapan struktur reka bentuk, kedua, kecekapan tenaga, 3. Kecekapan air, 4. Kecekapan bahan, 5. Peningkatan kualiti alam sekitar dalaman, 6. Operasi dan penyelenggaraan yang optimal, 7. Pengurangan sisa optik. Kedudukan dan kecekapan struktur reka bentuk. Perkara asas di dalam mana-mana projek pembinaan adalah berdasarkan konsep dan peringkat reka bentuk. Pada peringkat konsep adalah salah satu langkah utama dalam kitahayat projek kerana ia memberi impak yang terbesar kepada kos dan prestasi. Dalam mereka bentuk bangunan yang optimal terhadap alam, objektif ini adalah untuk mengurangkan jumlah kesan alam sekitar yang berkaitan dengan semua peringkat kitaran hayat hidup. Kecekapan tenaga. Reka bentuk solar pasif akan secara mendadak mengurangkan kos pemanasan dan penyejukan bangunan seperti tahap penebat dan tingkap yang cekat tenaga. Reka bentuk cahaya siang hari mengurangkan keperluan elektrik bangunan dan meningkatkan kesihatan dan produktiviti orang. Bangunan hijau juga termasuk pencahayaan cekat tenaga, peralatan tenaga rendah dan teknologi tenaga yang boleh diperbaharui seperti terbang angin dan panel solar. Kecekapan air, penggunaan air yang efisien, menggalakkan penggunaan rainwater harvesting, penggunaan semula air, water recycling dalam sistem bangunan serta water efficient landscaping and water efficient fitting. Kecekapan bahan, bahan dari sumber tumbuhan. Bahan-bahan binaan ini biasanya hijau termasuk bahan tumbuhan yang cepat boleh diperbaharui seperti kayu, buloh, jerami, batu, dimensi, batu kitar semula,
logam kita semula atau produk lain yang bukan toksik boleh digunakan semula, boleh diperbaharui dan atau kita semula, contohnya teras, linoleum atau panel yang dibuat daripada kepingan kertas. Elemen-elemen bangunan ini harus dibuat di luar tapak dan dihantar ke tapak untuk memaksimalkan manfaat pembuatan di luar tapak termasuk mengurangkan pembaziran. Untuk unsur yang berkualiti tinggi, pengurusan yang lebih baik, kurang bunyi dan debu. Peningkatan kualiti alam sekitar dalaman. Kualiti udara dalaman adalah penting untuk kawalan pengumpulan kelembapan yang boleh membawa kepada pertumbuhan acuan dan kehadiran bakteria dan virus serta hama dan organisma lain dan kebimbangan mikrobiologi. Pemeluapan air pada permukaan sejuk di dalam kawasan dalaman bangunan boleh meningkatkan dan mengekalkan pertumbuhan mikrob. Melihat kepada kualiti udara, pencahayaan, visual dan keselesaan akustik di dalam bangunan berkenaan, sustainable site planning and management yang mana antara lain melihat kepada sistem pengurusan air larian, operasi dan penyelenggaraan yang optimal. Tidak kira bagaimana mampan bangunan mungkin yang telah siap ataupun dalam pembinaan, ia hanya boleh dikekalkan jika ia dikendalikan dengan penuh tanggungjawab dan diselenggara dengan betul. Untuk memastikan operasi dan penyelenggaraan berterusan, sebahagian kaki tangan daripada proses perancangan dan projek itu akan membantu mengekalkan kriteria hijau yang direka dan dibina pada permulaan projek itu. Setiap aspek bangunan hijau disepadukan dalam fasa OMP bangunan. Pengurangan sisa toksik. Seni bina hijau juga bertujuan untuk mengurangkan pembaziran tenaga, air dan bahan-bahan yang digunakan semasa pembinaan. Semasa fasa pembinaan, satu matlamat adalah untuk mengurangkan jumlah bahan yang akan ke tapak pelupusan. Bangunan ini juga yang direka dengan baik akan membantu mengurangkan jumlah sisa yang dihasilkan oleh penghuni dengan penyediaan penyelesaian seperti tong kompos di lokasi untuk mengurangkan perkara ini akan ke tapak pelupusan. Strategi mereka bentuk bangunan hijau dari segi kecekapan tenaga dengan penggunaan sistem tenaga haba, sistem penyujukan yang cekap, penebat siling yang dipasang tinggi, menggalakkan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti solar, angin atau tenaga alternatif lain untuk mengurangkan kos operasi dan meminimumkan penggunaan bahan api fosil, mengurangkan bebanan elektrik yang dihasilkan oleh lampu dan peralatan lain serta sistem pencahayaan kecekapan tinggi. Strategi pencahayaan semula jadi sebagai contoh kedudukan matahari disesuaikan dengan bahagian dalam pada musim sejuk serta strategi reka bentuk pasif termasuk reka bentuk solar pasif dan penggunaan lampu semula jadi untuk memberi impak tenaga secara dramatik bagi prestasi bangunan. Kesihatan penghuni dan produktiviti. Kesan terhadap persekitaran semula jadi ia boleh dibuktikan dengan kesan alam semula jadi boleh dikurangkan, meningkatkan produktiviti penghuni. Bangunan hijau dapat meningkatkan kesedaran alam sekitar melalui komuniti serta memadamkan sel closing nozzle pada hos dan state of the ignition controller. Strategi reka bentuk bangunan hijau dari segi kecekapan air. Penggabungan sistem dua plumbing yang menggunakan air kita semula untuk tandas atau sistem grey water dan air yang tidak boleh digunakan untuk pengaliran. Memasang sistem peredaran semula untuk digunakan bagi pengagihan air panas secara berpusat dan sistem point of use water heating untuk lokasi yang lebih jauh serta gunakan pendekatan bajet air yang menetapkan sistem pengaliran. Menggunakan teknik pengaliran mikro untuk membekalkan air ke kawasan notif. Meter pada bangunan perlu dibuat secara berasingan dari landscape. Memadamkan self-closing nozzle pada hos dan state of the art ignition control. Strategi mereka bentuk bangunan hijau dari segi pengurangan sisa, pencemaran dan kemerosot.
hutan alam sekitar, mengurangkan pembaziran tenaga, air dan bahan-bahan yang digunakan semasa pembinaan. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan jumlah bahan akan ke tapak perupusan. Bangunan yang direka dengan baik juga membantu mengurangkan jumlah sisa yang dihasilkan oleh penghuni dengan menyediakan penyelesaian seperti tong sampah kompos di lokasi untuk mengurangkan perkara yang akan ke tapak perupusan. Secara kesimpulannya, menunjukkan bahawa bangunan hijau membawa bersama pelbagai amalan, teknik dan kemahiran untuk mengurangkan dan akhirnya menghapuskan kesan bangunan terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia. Ia sering menekankan kepada sumber yang boleh diperbaharui, contohnya dengan menggunakan cahaya matahari melalui tenaga suria, peralatan aktif solar dan fotovoltaik, dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok melalui bumbu hijau, taman-taman hujan dan pengurangan air hujan larian. Banyak teknik-teknik lain yang digunakan seperti menggunakan bahan binaan yang rendah kesan atau menggunakan batu kerikil padat atau konkrit telat, bukannya konkrit konvensional atau asfalt, untuk meningkatkan pengisian semula air bawah tanah. Dengan itu, sekian daripada persembahan saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.